الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah bikhair. Selamat pagi Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah macam biasalah. Okey, insya-Allah kita sambung pada ayat yang seterusnya, surah Al-Mulk. Ayat yang ketujuh Ayat yang ketujuh. Ada tak apa-apa yang kita perlu bincangkan tuan-tuan pada ayat yang sebelumnya? Rasanya macam selesai tak? Ke Al-Masir, perkataan Al-Masir. Sebelum masuk ayat ketujuh, cuba kita bincang sedikit bentuk tuan-tuan. Sebab kita jumpa ada isim yang bermula dengan mim. Biasanya isim yang bermula dengan mim ni tuan-tuan, dia mesti ada bentuk dia. Okey, ada bentuk dia. Cuma inilah yang kita nak tengok ni. Dia bentuk yang mana satu. Kalau tuan-tuan tengok dekat diagram warna kuning B tu, mana isim yang dia ada tambahan huruf mim? Bahagian isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul lagi? Isim makan. Isim Maf'ul lagi? Isim makan. Isim zaman. Isim zaman. Zaman lagi satu. Isim alat. Isim alat. Ya. Kalau isim fa'il pun ada yang tambah mim. Tapi mim dia mesti baris. Baris apa tuan-tuan? Baris depan. Kalau isim alat dia tambah mim tapi mim dia baris bawah. Jadi dia mungkin sama ada isim maf'ul ataupun isim zaman ataupun makan. Itu kita nak tengoklah. Wa bi'sal masir. Asalnya tuan-tuan dia berasal daripada fi'il madhi sara. Dia ada kacau sikit dengan huruf illah. Sara. Sara ni apa maksud sara? Sara maksudnya telah kembali. Telah kembali. Okey, tapi nak tahu dia punya mudhari', yang ni sifir berapa tuan-tuan? Sifir 1 kan? 3 3 huruf. Jadi nak tahu mudhari' dia kena rujuk kamus. Kalau rujuk kamus kita akan dapat sebutan dia Yasiru. Yang saya dapat Yasiru. Betul lah. Sara Yasiru, maksud Yasiru apa dia? sedang dan akan kembali. Sedang akan kembali. Ini mudhari' dia lah. Okey. Cuba tuan-tuan, sebab yang ni adalah fi'il yang ada huruf illah. Okey tuan-tuan, ni sifir berapa? Satu berapa agaknya? 1 B. Sara Yasiru sifir 1. F. Dia macam gaya 1B tuan-tuan kan? Lebih kurang 1B lah. Jadi tuan-tuan, kita tengok macam mana sifir 1B yang di tengah-tengahnya ada huruf illah tu dikembangkan. Cuba tuan-tuan tengok dekat buku warna kuning.
dia mesti akan kacau sikit lah sebutan kan. Jadi kita kena rujuk dekat buku warna kuning ni. Tuan-tuan cari jadual 1B yang ada huruf illah di tengah. Ada alif di tengah. Jumpa tuan-tuan. 245. 245. Rujukan dia sama dengan muka surat 245. Ya, kat dalam buku dia bagi sara kan? Sara yasiru. Kalau sara tu maksudnya berjalan. Kalau sara telah berjalan, yasiru sedang berjalan. Tapi dia sama bentuk, dia ada alif di tengah-tengah. Mudhari' dia pun ada ya kat sini kan. Yasiru yang tu yasir. Okey. Tapi cuba tuan-tuan tengok pada isim maf'ul. Ataupun kita boleh tengok dulu isim fa'il. Macam mana isim fa'il punya sebutan? Petak 4. Daripada sara jadi sa'irun. Kalau sara jadi Sa'irun. Sa'irun. Apa maksud sa'irun? Yang kembali. Maksudnya orang yang kembali. Seorang yang kembali kita panggil sa'ir. Tapi kalau isim maf'ul, isim maf'ul sebutan dia masir. Tapi apa maksud masir? Yang dikembalikan. Yang dikembalikan. Ataupun cuba tuan-tuan tengok lagi, dia ada sebutan yang sama-sama. Tengok sifir yang petak nombor 8 dengan 9. Isim zaman dengan makan. Apa dia jadi? Masir juga kan? Sama macam isim Masirun. maf'ul. Jadi sama tak? Sama. 8 dengan 9 ni adalah isim zaman ataupun makan. Masirun, masiran, masirin. Boleh berubah-ubah baris. Dan tuan-tuan tengok dekat 8 dan 9 ni dia mesti akan ada tambahan mim. Tambahan mim. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak terjemah masir? Tempat kembali. Kalau isim zaman, waktu kembali. Waktu ataupun masa kembali. Kalau isim makan, dia akan jadi tempat kembali. Jadi ada dua pilihan dan orang Arab lebih kepada makna tempat kembali isim zaman, isim makan. Dalam ayat ni wa bi'sal masir, dan amatlah buruk tempat kembali itu. Dia merujuk kepada isim makan. Okey. Boleh tuan-tuan yang ni? Yang ni cuma dia kena rujuk sikit lah dekat dalam buku kuning sebab dia ada huruf illah kat tengah dia kan. Kalau tuan-tuan tengok dekat isim makan punya, isim zaman dengan makan punya bentuk asal dia apa dia? Cuba tengok apa dia. Kan maf'ilun. Sama tak bentuk dia? Sama. Bentuk sama tapi baris je lari sikit. Baris tak sama. Baris susunan baris dia terbalik tuan-tuan kan. Patutnya mati dulu, ni mati dulu, lepas tu baru baris bawah. Yang ni baris bawah dulu baru mati. Sebutan asal dia adalah masyir, tapi susah. Maka Arab tukarkan kedudukan baris. Jadi masyir. Okey. Ni boleh saya padam. Ada soalan tak tuan-tuan yang ni? Ustaz, ni tadi Ustaz kata sifir 1B. 1B isim makan dia maf'alun. Satu apa?
satu B, sifir 1B, Okey. isim makan dengan isim zaman dia maf'alun. Maf'alun. Oh, yang maf'alun tu dekat mana? Dekat sifir. Dekat kuning B Dekat kuning B, Ustaz. Dia sebenarnya tuan-tuan, dia isim makan ni dengan zaman dia sama ada dua baris lah biasa dia pakai, sama ada maf'alun ataupun maf'ilun. Memang ada dua, kadang-kadang macam tu lah. Kalau dalam kuning B ni memang dia bagi apa? Maf'alun kan? Tapi dekat satu B yang dalam buku kuning ni pula dia bagi maf'ilun. Okey. Jadi dia memang ada dua pun dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita jumpa maf'alun, kadang-kadang jumpa maf'ilun. Dua-dua baris ada. Maksudnya dua-dua boleh lah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz nak tanya, suara ni dia fi'al nakis tak? Dia macam kana tak? Dia macam kana tak? Oh, fi'il nakis. Dia ada suara yang satu lagi dinamakan fi'il nakis. Tapi makna dia bezalah dengan suara yang kembali ni. Ada fi'il nakis antara adik-beradik kana tuan-tuan, salah satunya suara, tapi bukan suara yang ni. Ada suara lagi satu, suara tu maknanya telah bertukar menjadi. Yang tu baru kita layan dia sebagaimana fi'il nakis. Tapi kalau suara yang kembali ni, kita layan dia seperti mana fi'il yang biasa. Tapi ejaan dia sama ejaan dia memang sama. Suara juga. Okey, boleh saya padam tuan-tuan? Boleh. Jadi tuan-tuan nampak ke step macam mana kita nak merujuk huruf illah ni? Macam mana nak kembangkan fi'il yang ada huruf illah? Macam mana nak pecah-pecahkan dia? Petak 1, 2 sampai lah petak 12. Bila jumpa je fi'il yang ada huruf illah, kenal pasti sifir. Kenal pasti sifir dahulu. Kemudian bila dah tahu sifir, kita carilah dekat dalam buku kuning ni tuan-tuan, contoh sifir 7. Sifir 7 yang tengah-tengah dia ada huruf illah. Jadi tuan-tuan carilah contoh dia yang sama. Sifir 7 yang di hujungnya ada huruf illah. Tuan-tuan carilah mana yang sama. Barulah kita ikut je dekat dalam buku kuning. Okey, baik. Kita sambung tuan-tuan pada ayat yang ke-7. Jom sambung ayat ke-7 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha. Yang pertamanya kita jumpa perkataan Iza. idza. Okey. Idza tuan-tuan, apa maksud idza? Apabila. Apabila. Idza ni maksudnya apabila. Dia ni popular tak? Popular. Popular. Dia dalam diagram warna apa ni? Pink. Pink A, zaraf. Idza apabila. Tapi tuan-tuan, kita dalam lanjutan ni, dalam buku, dalam kitab, orang Arab akan panggil dia sebagai zaraf dan juga syarat. Apa maksud syarat? Ada pelengkap. Syarat ni tuan-tuan, maksudnya dia ada fungsi untuk menggantung ayat. Bila ada isim syarat ni tuan-tuan, kita dah belajar sikit. Yang tuan-tuan dekat asas dah belajar sikit. Kita tengok dekat diagram warna pink B tu, mana yang jazam 2. Cuba tuan-tuan tengok mana yang jazam 2 tu dekat diagram warna pink B. Yang tu semuanya nama lain dia tuan-tuan adalah jazam. Nama dia satu lagi adalah syarat. Yang dekat jazam 2 tu adalah syarat. Maksudnya in, man, mahma, ainama dengan ma tu dia ada fungsi menggantung ayat. Okey.
Ataupun kalau tuan-tuan nak tengok dekat buku warna kuning ni, cuba kita tengok dekat tajuk fi'il mudhari' majzum, muka surat 152. Yang dekat diagram pink B tu dia bagi sikit je tuan-tuan. Kita tengok yang full punya. 152. Ni saya nak cerita sikit lah. Mana-mana yang dia boleh menggantung ayat tuan-tuan. Apa maksud menggantung ayat? Ayat dia akan tergantung lah. Dia perlukan kepada ayat pelengkap. Jawab. Contoh macam in. Apa maksud in? Jika. Jika kau berusaha, kau akan berjaya. Kan? Dia ada 2 rangkap ayat dekat situ. Tu kita panggil dia syarat. Syarat ni penggantung. Dia ada fungsi untuk menggantung ayat. Okey. Kita namakan dia tuan-tuan sebagai adawatu syarat. Okey, adawat. Apa maksud adawat? Adawat maksudnya ungkapan-ungkapan. Dan syarat maksudnya penggantung. Ungkapan-ungkapan penggantung. Di kalangan adawat ataupun ungkapan-ungkapan penggantung ni tuan-tuan, ada sebahagiannya isim, ada sebahagiannya yang harf. Jadi kita akan jumpa 2 kategori ni, satu isim, satu lagi harf. Okey. Tapi apa yang saya nak cerita juga tuan-tuan, pada adawatus syarat ataupun ungkapan penggantung ni, dia ada 2 jenis. Satunya dia ada jazam. Maksudnya dia ada fungsi untuk mematikan. Dan yang tu tuan-tuan dah belajar sikit. Yang kita panggil jazam tu lah. Yang dia boleh menjazamkan berapa fi'il mudhari'? 2. Satu lagi tuan-tuan, dia tidak ada fungsi jazam. Jadi bila kita sebut ungkapan penggantung, ada yang ada fungsi jazam, ada yang tidak ada fungsi jazam. Yang ada fungsi jazam ni tuan-tuan, dia terletak pada muka surat 152 tu lah. 152 yang dia bagi full ni. Kalau yang dekat dalam diagram warna pink B tu, dia bagi sikit je. Dia bagi lebih kurang dalam 5 tuan-tuan. Dalam 152 ni dia bagi 12. Tapi kebanyakannya tak ada pun dalam Quran. Cuma kita sekadar nak tahulah. Okey. Cuba kita tengok dulu makna dia tuan-tuan. Setiap satu lah. Kita lalu satu persatu. Contoh kemudian. Yang pertamanya man. Apa maksud man? Siapa? Orang siapa yang Siapa yang ataupun barang siapa? Siapa? Barang siapa yang mencuri pasti akan ditangkap. Macam itulah. Barang siapa. Yang kedua, ma. Ma macam mana kita nak terjemah? Apa sahaja yang, ataupun apa jua yang kau lakukan, aku akan buat. Jadi tuan-tuan nampak dia ada 2 rangkap ayat dekat situ. Apa sahaja yang kau lakukan, pasti aku akan buat. Ada penggantung dengan pelengkap. Okey. Yang ketiga, mahma. Apa maknanya? walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun, yang ni ada macam biasa. Yang keempat, ayu. Ayu ni kalau tuan-tuan perasan dekat istifham pun ada. Kalau dekat istifham, dekat kata pertanyaan, kita akan terjemah dia dengan yang mana satukah? Tapi kalau dia dekat kedudukan ungkapan penggantung syarat, dia akan jadi mana-mana pun. Mana-mana pun yang kau pilih, aku terima.
Okey. Yang kelima tuan-tuan, mata. Apa maksud mata? Apabila. Bila. Apabila. Dia ataupun bila lah. Bila. Mata ni pun sama juga, dekat istifham pun ada. Bilakah? Okey. Tapi kalau mata yang ni maksudnya bila saja ataupun bila mana. Bila manalah sedap sikit. Bila mana. Bila mana kau sampai, aku akan memuliakanmu. Okey, yang keenam tuan-tuan, anna. Anna maknanya apa? Di mana pun. Bukan Aina ke Ustaz? Aina betul, Aina satu, anna pun di mana pun. Oh, okey. Masih saya. Dia ada istilah yang lain juga. Anna pun sama juga ada dalam istifham. Ada juga dalam istifham, ada juga dalam syarat. Jadi digunakan benda yang sama. Anna tuan-tuan maksudnya di mana pun. Yang ketujuh, izma. Izma ni boleh jika ataupun ketika mana. Tuan-tuan boleh terjemah dengan jika ataupun ketika mana, tapi izma ni rasanya tak ada dalam Quran. Dia tak ada. Yang ke-8, haithuma. Haithuma dengan yang ke-9, ainama, makna dia sama di mana pun. Jadi ada 3 yang di mana pun ni tuan-tuan. Anna, haithuma dengan ainama. 3-3 ni maknanya di mana pun. Yang ke-10, bila mana, ayyana. Yang ke-10, ayyana, bila mana. Yang ke-11, kaifama. Apa maksud kaifah? Bagaimanapun. Bagaimana. Tapi kaifama, bagaimanapun. Bagaimanapun kau buat, aku akan terima. Bagaimanapun hasilnya, aku akan terima. Nampak dia ada dua rangkap. Yang ke-12, in. Yang ni biasa jumpalah. Apa maknanya? Jika. Jadi ni, yang ni paling biasalah kita jumpa tuan-tuan. Okey. Yang dekat muka surat 152 ni semuanya ada fungsi. Fungsi mematikan 2 fi'il mudhari'. Itu pun kalau ada 2 fi'il mudhari' lah. Kalau ada satu je lah mati. Kalau tak ada langsung fi'il mudhari', tak ada siapalah yang mati. Jadi kadang-kadang memang ada pun tuan-tuan. Dia ada fungsi jazam, tapi mudhari' tak ada. Jadi tak berperanan lah, tak ada fungsi. Dia tak ada nak matikan siapa-siapa. Kadang-kadang ada satu mudhari', jadi dia matikan satu sahaja. Kadang-kadang tak ada langsung, maka dia tak matikan siapa-siapa lah. Okey, yang ni yang pertama. Jazam 2 pada muka surat 152 ni. Tapi ada lagi satu kategori tuan-tuan, dia ni tidak ada fungsi jazam. Dia tak ada fungsi mematikan. Dia cuma ada fungsi menggantung ayat saja. Dan yang ni tak tulis dalam buku, tuan-tuan kena salin. Yang pertamanya, lau. Lau ni tuan-tuan maksudnya kalaulah. Ataupun sekiranya pun boleh juga. Kalaulah ataupun sekiranya. Yang kedua, laula. Laula dengan yang ketiganya, lauma. Sama je ni tuan-tuan. Lau tadi apa maksudnya? Kalau kan? Kalaulah, tidak. Jadi kalaulah tidak. Lauma pun sama jugalah. Kalaulah tidak. Jadi ni bunyi dia sama ni. Lau. Lau, laula, lauma. Lagi apa dia? Amma. Lauma tadi tu apa Ustaz? Kalaulah tidak. Sama dengan laula. Dia sama dengan laula. Sebab yang ni la nafi juga. Yang ni pun nafi juga. Kalaulah tidak. Okey. Amma. Apa maksud amma? Ada pun. Contoh dekat surah Ad-Duha lah saya biasa ingat.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma banyak kan? Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim, maka janganlah engkau herdik marah dia. Okey? Jadi amma. Amma adapun. Lagi apa dia? Kullama. Kullama. Apa maksud kullama? Kullama yang ni tuan-tuan, dia sebenarnya ada dekat ni, dekat apa? Dekat zaraf. Kullama. Tapi kat sini dia beri makna apa? Setiap kali. Setiap kali. Kullama, amma kullama, lamma. Bunyi dia hampir-hampir. Lamma. Apa maksud lamma? Manakala. Lamma tatkala. Tatkala. Dia tatkala ataupun apabila pun boleh juga. Tatkala. Yang terakhirnya tuan-tuan, dia ada 7 total ni, dah berapa? 6. Yang terakhirnya idza. Ini yang kita jumpa tadilah dalam surah Al-Mulk. Idza maknanya apabila. Yang kat sini kalaulah tidak. Okey. Yang ni tuan-tuan kena simpan. Yang ni dia tak ada tulis dalam buku warna kuning. Okey. Kalau nak cantik lagi tuan-tuan, nak buat nota dia, yalah kita pun tak adalah rajin nak rujuk buku kuning setiap masa tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan kumpulkan satu nota macam ni lah. Senaraikan haruf jazam 2 ada berapa tu? Ada lebih kurang 12 senaraikan. Okey. Dan yang ni tuan-tuan senaraikan juga. Jadi kita tahu setiap ungkapan-ungkapan penggantung yang kita jumpa tu tak semuanya ada fungsi jazam. Ada juga yang tak ada fungsi jazam. Okey? Okey, boleh tuan-tuan yang ni. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan Okey, contoh cuba kita ambil beberapa dekat muka surat 152 ni. Ni boleh saya padam? Boleh. Okey, contoh kita ambil 2, 3 ke tuan-tuan, contoh dia. Okey. Cuba tuan-tuan tengok yang kita ambil yang pendek sikit lah. Yang nombor 4 tuan-tuan. Nombor 4. Ayyu syakhsin tahtarim ahtarim. Ayyu syakhsin. Okey, apa maksud ayyu tadi tuan-tuan? Yang mana pun. Mana-mana pun. Mana-mana pun. Apa maksud syakhsin? Orang. Okey. I'rab secara ringkasnya tuan-tuan. Ayyu. Kenapa dia baris depan kat sini? Kenapa dia baris depan tuan-tuan? Mubtada. Itu secara ringkasnya lah. Sebab dia isim yang memulakan ayat. Okey. Syakhsin. Kenapa dia baris bawah kat sini? Syakhsin dia baris bawah kerana mudhafun ilaih. Okey, ayyu syakhsin tahtari. Okey ni tuan-tuan. Yang ni kita panggil dia mubtada, ayyu subjek. Tapi dalam masa yang sama dia apa? Mudhaf. Dia mudhaf. Ayyu ni memang akan bersandar pun. Mana-mana apa? Dia mesti bersandar. Mana-mana pun orang bersandar dengan syakhsin. Sebab tu syakhsin dia baris bawah mudhafun ilaih. Ayyu syakhsin tahtarim. Ini isim ke fi'il tahtarim? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il.
Fi'il Mudhari. fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Tapi tuan-tuan, di hujungnya apa? Just Mati. Sukun. Baris mati kan? Kenapa fi'il mudhari tu baris mati? Sebab ada ayu. Sebab ada ayu. Okey, jadi kita panggil ni fi'il mudhari majzum. Majzum. Tu istilah dia lah. Fi'il mudhari majzum, fi'il mudhari yang dibariskan mati. Punca dia adalah ayu. Okey. Tahtarim, apa dia punya dhamir? Dhamir dia adalah Ya. hiya ataupun anta, tapi dalam ayat ni sesuai anta. Okey, sebab tahtarim ni tuan-tuan maksudnya menghormati ataupun hormat. Okey. Jadi kita ambil kat sini anta lah, anta, dan anta ni automatik akan jadi apa? Fa'il. Okey, dia jadi makna dia apa? Ayyu syakhsin tahtarim, mana-mana pun orang yang kau hormati. Hormati. Tuan-tuan nampak ayat dia tergantung tak? Tergantung tak tuan-tuan kat sini? Betul. Nampak tergantung kan? Mana-mana pun orang yang kau hormati, lepas tu dia senyap je. Jadi tu tak sampai lagi dalam mesej dia. Dia perlukan kepada lagi satu ayat yang kita panggil sebagai ayat pelengkap. Okey, yang ni yang rangkap pertama ni kita panggil dia ayat penggantung. Ayat syarat. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ayat syarat, ayat penggantung. Okey. Kemudian selepasnya mestilah ada ayat pelengkap. Apa dia? Ahtarim. Ada background noise lah. Oh, ada suara lah. Minta mute kan tuan-tuan. Tapi saya pun tak tahu kat mana. Okey. Ayyu syakhsin tahtarim, ahtarim. Tuan-tuan, ahtarim ni fi'il mudhari' juga tak? Sama. Mudhari' juga, sama kan? Yang ni ada Anita, dia ada ta. Kalau yang ni kali ni dia ada Alif. ada hamzah. Okey, yang ni pun fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' yang berbaris mati, nampak sukun dekat hujung. Apa dia punya dhamir? Ana. Okey, dan ana ni akan jadi fa'il. Okey, baik. Tengok apa makna ahtarim tuan-tuan. Ana maksudnya aku dan ahtarim maknanya hormat. Maksudnya macam mana nak terjemah? Aku akan hormati. Jadi barulah lengkap tuan-tuan. Ayyu syakhsin tahtarim, mana-mana pun orang yang kau hormati. Lepas tu apa pelengkap dia? Aku akan hormati. Aku akan turut menghormati dia lah. Jadi tuan-tuan, yang kedua ni nampak pendek je. Yang ni pula adalah dia punya ayat pelengkap. Jawab. Ataupun kita panggil sebagai ayat jawab. Rangkap pertama ni adalah ayat penggantung, ayat syarat. Rangkap kedua ni adalah ayat pelengkap ataupun ayat jawab. Okey. Tapi antara poin dia juga yang kita nak tengok kat sini tuan-tuan, bila ada ayu, ayu ni dia ada fungsi apa? Satunya dia ada syarat penggantung, satu lagi dia ada fungsi jazam, mematikan dua fi'il mudhari'. Maka ada dua fi'il mudhari' yang mati. Yang pertama, fi'il mudhari' yang ada pada ayat penggantung, tahtarim. Yang kedua, fi'il mudhari' yang ada pada ayat pelengkap, ahtarim. Jadi kedua-duanya mati disebabkan ayu. Okey. Cuba kita ambil contoh yang lain. Ni ada soalan tuan-tuan yang ni. Ini okey Boleh Ustaz. Okey, ni saya padam.
Okey, cuba kita tengok lagi tuan-tuan, mana contoh yang mudah sikit, yang ringkas-ringkas. Okey, cuba kita tengok contoh nombor 8. Haitsuma. Haitsuma. Apa maksud haitsuma? Manapun. Di manapun. Haitsuma, di manapun. Okey. Yang ni adalah apa tuan-tuan? Ni kita panggil dia ungkapan penggantung syarat. Nama dia syarat. Tapi dia ada tak fungsi jazam? Ada? Ada. Yang ni ada fungsi jazam. Jazam 2 lah. Dia boleh matikan 2 fi'il mudhari' kalau ada. Kalau ada. Kemudian selepas haitsuma kita jumpa tajlis. Tajlis. Ni fi'il ke isim? Fi'il. Isim muda. Isim mudhari' ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Itu tu Irwan Ustaz tu. Kalau fi'il betul lah isim. Yang ni adalah fi'il mudhari' sebab ada ta kan? Ya. Okey, tapi dia baris mati kat ujung fi'il mudhari' Majzum. majzum. Asalnya sebutan dia apa? Tajlis. Tajlisu. Patutnya barislah depan. Ya. Tapi kat sini dia mati sebab ada haitsuma. Haitsuma tajlis, sama juga tadi dhamir dia adalah anta. Dan anta ni automatik akan jadi apa tuan-tuan? Fa'il. Pelaku Okey, jadi tajlis maksudnya kau duduk. Di mana pun kau duduk, nampak ayat dia dah tergantung. Yang ni yang pertama ni yang kita panggil sebagai ayat syarat ataupun ayat penggantung. Ayat yang tergantung. Dia perlukan kepada pelengkap, mana dia? Sebelah dia lah. Ajlis. Yang ni fi'il apa tuan-tuan? Mudhari' juga, fi'il mudhari' majzum. Fa'il ana. Fa'il dia adalah Ana. Okey, dhamir dia ana automatik jadi fa'il. Apa maksud ajlis? Aku duduk. Aku akan duduk. Jadi ni rangkap kedua ayat. Nampak macam sepatah je perkataan dia tapi dikira sebagai ayat jumlah fi'liyah. Haitsuma tajlis ajlis. Di mana pun kau duduk, aku akan duduk juga. Ni jenis orang mengekor je lah. Malu nak pergi majlis tuan-tuan kan. Ikut je. Ambil makanan, dia pun bangun ambil makanan. Jadi tuan-tuan, apa dia? Ustaz, majlis tu tempat duduk lah. Majlis tempat duduk lah sebenarnya. Majlis. Dia bentuk apa majlis tu? Tempat. Isim makan. Isim makan. Majlis, masjid. Masjid apa? Tempat sujud. Ya. Jadi kita boleh relate sikit. Majlis tu rupanya orang Melayu dia ambil daripada, memang ada sebutan yang asli daripada bahasa Arab, majlis, iaitu isim makan, tempat duduk. Okey. Jadi pertamanya ayat syarat, yang keduanya ayat pelengkap. Okey, boleh tuan-tuan yang ni? Boleh. Nampak tak konsep dia? Nampak. Ustaz. Simpan dah. Ya. Huruf syarat ni dengan fi'il majzum ni kena duduk sebelah-sebelah Apa dia? Ayat penggantung dengan pelengkap? Tak. Ayat syarat dengan fi'il majzum ni kena duduk sebelah-sebelah Fi'il mudhari' majzum dia akan duduk satu di ayat syarat, satu di ayat pelengkap. Kalau ada dua lah.
Mesti selepas harf syarat kan? Tak boleh disengkang dengan yang lain kan? Apa fi'il mudhari' majzum? Ya, dengan syarat tu. Dia bukan selepas, dia di dalam. Sebab ni ayat syarat. Dalam dia ada fi'il mudhari' majzum. Yang ni ayat jawab, ayat pelengkap, dalamnya ada fi'il mudhari' majzum. Macam tu ke soalan dia? Betul? Maksudnya kalau ada haraf jar sebelum huruf fi'il mudhari' majzum boleh ke Ustaz? Tak boleh kan? Macam ada haraf jar ke haraf zaraf ke? Sebelum daripada fi'il mudhari' majzum? Ya. Tak boleh lah. Dia tak boleh lah, dia tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh ada lah. Satu lagi Ustaz, nak tanya, kalau macam man kan dia boleh jadi istifham kan? Kalau istifham dia tak, bukan maksudnya kena fi'il mudhari' majzum juga kan? Betul. Yang tu antara tanda-tanda juga. Macam mana kita nak kenal man syarat ataupun man istifham kan? Jadi kalau man istifham dia tidak ada apa-apa fungsi baris. Tanya macam biasa je lah, siapakah. Tapi kalau man syarat, selepasnya biasanya ada fi'il mudhari' majzum. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il mudhari' majzum selepas man, maksudnya man tu adalah isim syarat. Barang siapa. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lagi tuan-tuan? Untuk bahagian ni. Jadi apa kesimpulan kita? Kita tahu tuan-tuan, yang pertamanya ungkapan penggantung ni apa dia? Ungkapan penggantung ni ada dua tadi lah kan? Ada. Yang pertamanya dia ada fungsi jazam. Jazam dua. Dia boleh matikan dua fi'il mudhari'. Itu pun kalau ada dua. Satu fi'il mudhari' dekat ayat penggantung, satu lagi fi'il mudhari' dekat ayat pelengkap. Itu pun kalau ada lah. Dan yang Jazam ni satu tak termasuk apa dia? Jazam satu tak termasuk kan? Jazam satu tak termasuk. Hanya jazam dua. Dia jazam dua sahaja. Sebab kalau tuan-tuan tengok terjemahan bagi jazam satu, dia tak boleh nak buat ayat tu tergantung. Contohnya macam belum, saya belum makan. Tergantung tak tuan-tuan? Dah komplit dah. Dia dah komplit dah, tak tergantung apa pun. Contoh dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Lengkap tak? Lengkap dah, dia tak tergantung. Jadi jazam satu tidak termasuk dalam syarat ni. Jazam dua sahaja. Okey, yang ni pada muka surat 152. Yang kedua, ada juga ungkapan penggantung yang tiada fungsi jazam. Yang ni yang tadilah tuan-tuan ada berapa? 7. Okey. Tapi satu lagi yang kita nak kena faham dekat adawatus syarat, bila kita jumpa je mana-mana ungkapan penggantung, pasti dia akan ada jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah. Apa makna dia? Ayat syarat. Ayat syarat ataupun ayat penggantung. Jumlah tu ayat, syartiyah tu penggantung. Okey? Dan dia mesti dilengkapkan dengan jumlatul jawab. Ataupun orang Arab panggil juga sebagai jawabus syarat. Bolehlah panggil nama mana-mana. Jumlatul jawab. Apa maksud jumlatul jawab? Ayat pelengkap. Ataupun satu lagi orang Arab panggil jawabus syarat. Apa maksud jawab tadi? Pelengkap. Pelengkap syarat penggantung. Pelengkap kepada penggantung. Pelengkap kepada ayat yang tergantung.
Jadi kalau kita nak faham mesej betul-betul dalam Quran ni tuan-tuan, pastikan kita clear dengan jumlah syartiyah dengan jawabu syarat. Kena nampak dia punya penggantung dan pelengkap dia. Kalau tidak, mesej tak sampai. Dan bila tuan-tuan tahu juga jumlah syartiyah dengan jumlatul jawab ni, kita tahu juga kat mana waqaf yang tepat. Tuan-tuan boleh berhenti dekat jumlah syartiyah, lepas tu boleh sambung dekat jumlatul jawab. Nanti kita akan tengok contoh dia dalam surah Al-Mulk. Jom kita sambung. Okey. Ni boleh saya padam tak tuan-tuan? Boleh. Sekejap. Set. Ya? Boleh? Boleh dah. Okey. Ayat syarat dan ayat jawab. Okey, kita tengok tuan-tuan tadi ayat yang keberapa? Ketujuh Ayat yang ketujuh, idza ulqu fiha. Idza ulqu fiha. Okey, idza ni adalah apa? Ungkapan syarat ataupun ungkapan penggantung. Okey, panggil dia syarat. Tapi dia ada fungsi jazam tak tuan-tuan? Tak ada. Tak ada fungsi jazam. Tak semua syarat ada fungsi jazam. Okey. Idza maknanya apabila. Apabila sekian. Dia ada tergantung dengan pelengkap dia. Idza ulqu fiha. Ulqu. Yang ni adalah apa? Isim ke fi'il? Fi'il. Yang ni adalah fi'il. Tapi fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ni fi'il madhi. Sifir 2. Sifir 2. Kenapa sifir 2? Ada hamzah. Ada hamzah di pangkal. Hamzah fathah. Okey, yang ni sebenarnya boleh dibincangkan lagi tuan-tuan. Dia sebenarnya adalah bentuk fi'il madhi majhul. Mana-mana fi'il madhi yang dimulakan dengan baris depan, kita panggil dia madhi majhul. Apa maksud majhul? Tak diketahui fa'il. Majhul ni maksudnya tidak diketahui, tidak disebut pelakunya. Dia daripada perkataan jahil. Nanti saya akan bincangkan lagi lah benda ni. Cuma awal-awal apa dia? Mati pasif. Dia dan mudah faham dia jadi pasif lah. Kalau makan jadi Pas pasif lah. Pas pasif. Makan. past pasif. Oh, istilah dia kan. Dia contoh kalau makan dia jadi apa? Dimakan. Kan? Kalau mengejar jadi dikejar. Okey? Kalau membantu jadi dibantu. Okey? Cuma kenapa orang Arab namakan dia sebagai majhul, tidak disebut pelaku dia tuan-tuan? Sebab dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu tuan-tuan, dia punya ayat macam ni. Ahmad, kalau ayat biasa, Ahmad telah makan nasi. Ahmad sedang makan nasi. Okay, kalau kita tukar kepada pasif, dia jadi apa? Nasi itu sedang dimakan oleh Ahmad. Dia ada sebut tak oleh Ahmad? Dia masih sebut pelaku tak? Masih sebut. Kita tahu siapa yang makan tu adalah Ahmad. Dalam bahasa Melayu masih sebut. Tapi dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia tak sebut dah. Nasi telah dimakan. Nasi telah dimakan. Tu dia tak sebut oleh. Nasi itu telah dimakan. Macam tu je. Tapi oleh siapa tu tidak disebut dalam ayat tu. Sebab tu fi'il yang pasif dalam bahasa Arab majhul ni, sebab tu dinamakan tidak disebut pelakunya. Sebab memang dalam bahasa Arab tidak akan sebut pelaku dia. Tu secara ringkas, yang itulah konsep dia. Tapi nanti saya akan bincangkan lagi benda ni lah. Okey. Ulku, apa dia punya dhamir tuan-tuan? Home. Dhamir dia home. Sebab ni ada waw alif kan? Ya. Dhamir dia adalah home.
Dan ulku apa maksud dia? Mereka dilemparkan. Lemparkan. Mereka dilemparkan. Okey. Tadi kita jumpa fi'il madhi majhul, dhamir dia hum. Kalau fi'il majhul kita kena cari apa? Naib fa'il. Naib fa'il. Bukan cari fa'il, kita cari naib fa'il. Yang tu pun nanti saya akan ulang kaji juga. Kelas nantilah hari Jumaat. Cuma kat sini naib fa'il ni cara nak mencari dia sama tak macam cari fa'il? Sama saja tuan-tuan. Kalau dhamir huwa dan hiya, carilah isim baris depan. Kalau tak ada huwa dan hiya, bukan huwa dan hiya, jadikan terus dia sebagai naib Fa'il. naib fa'il. Jadi ni terus automatik jadi naib fa'il lah. Bila ni jadi naib fa'il, dia akan masuk dalam terjemahan. Kita akan terjemah macam mana? Mereka dilemparkan. Mereka dilemparkan. Apabila mereka dilemparkan fiha, berapa perkataan? Dua perkataan, fi dan juga ha. Fi adalah apa tuan-tuan? Haraf jar. Haraf jar, dan ha ni pula adalah Majrur. dhamir. Tapi tak ada nampak majrur dia sebab mabni ya. Tak nampak baris bawah sebab mabni. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan fi ke dalam ha nya ni apa? Neraka. Dia merujuk kepada neraka yang mana ni? Jahannam. Jadi tuan-tuan, kita tahu neraka ni apa jantina dia? Mu'annas. Perempuan. Bila dia perempuan, maka Allah akan gunakan dhamir yang perempuan. Nampak kesan dia jantina dalam bahasa Arab. Idza ulqu fiha. Okey, ni boleh tak saya padam? Boleh. Okey, yang ni ada tak apa-apa soalan tuan-tuan? Yang rangkap pertama ni. Tak ada Ustaz. Tak ada Idza ulqu fiha. Idza ulqu fiha, kemudian kita jumpa apa? Sami'u. Okey, yang ni adalah apa? Isim ke fi'il? Fi'il madhi. Yang ni adalah fi'il madhi. Sebab ada waw alif di hujung. Okey? Dan dhamir dia adalah hum. Hum automatik akan jadi apa? Fa'il. Kalaulah yang sami'u ni adalah contohlah dia ada fi'il majhul, hum akan jadi apa? Naib fa'il. Dia tukar nama sikit je tuan-tuan. Kalau fi'il biasa dia jadi fa'il. Kalau fi'il majhul dia akan jadi naib fa'il. Okey, sami'u maksudnya mereka mendengar. Sama. Laha, sami'u laha. Berapa perkataan? Dua perkataan. Okey, la yang ni lam apa? Bagi mereka. Jagar. Lam haraf jar. Apa maksud dia kat sini? Bagi. Dan ha ni pula adalah dhamir. Siapa ha ni? Sami'u laha, mereka mendengar baginya. Mereka mendengar bagi neraka tersebut. Syahiqan. Apa maksud syahiqan? Jeritan. Suara yang mengerikan. Suara yang mengerikan. Isim tak tuan-tuan? Syahiqan. Isim. Ada tanwin. Isim. Ada tanwin. Tapi kenapa dia baris atas? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mestilah baris atas, dan maf'ulun bih mestilah boleh menjawab
Soalan dia lah. Apa soalan dia? Sami'un. Apa yang daripada Apa yang dia dengar? Didengarkan. Apa yang Apa yang didengar kan? Apa yang didengari ataupun apa yang mereka dengar tu? apa yang Syahiqan, iaitu suara yang dahsyat. Dari Jeritan. Jeritan. Dia sebenarnya syahiqan, saya rujuk dalam kamus tuan-tuan. Dia adalah suara apabila kalau tuan-tuan tutup telinga, kita tutup telinga tuan-tuan, lepas tu kita tarik nafas. Dia macam ada bunyi bergaung kat dalam tu kan. Yang tu orang Arab panggil syahiq. Syahiq. Kalau tuan-tuan tutup telinga, tuan-tuan tarik nafas, tuan-tuan dengar kat dalam tu bergaung. Yang tu nama dia syahiq. Oh, dengungan, berdengung. Berdengung macam itulah. Tapi syahiq dekat sini suara siapa? Suara orang masuk neraka. Suara orang ke suara neraka? neraka. Suara neraka. Sebab kat sini disebutkan sami'u laha. Dengar. Mereka mendengar baginya. Maksudnya suara ni lah. Suara api neraka Jahannam. Syahiq. Ada bunyi suara yang sangat dahsyat. Suara yang kuat. Menyeramkan lah. Okey, baik. takut Ustaz. Takut dengar. Memang sepatutnya kita takut lah tuan-tuan kan. Dekat ayat-ayat neraka. Kira Ustaz macam rumah hantu. Ya Ustaz, macam kita dekat dalam plus air kan, yang kosong kan, kita dengar, kita letak kat telinga macam tu kot Ya. Kan? Tu kuat tu. Takut. Yang tu pun kuat kan. Yang kita dengar macam tu pun kuat, apatah lagi neraka punya lah. Kan? Yang Allah kata pun beribu-ribu tahun juga tuan-tuan kalau nak jatuh ke bawah tu kan. Memang sangat-sangat dalam. Seramnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Orang Yahudi kata tuan-tuan, kami ni akan masuk neraka sekejap je. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Api neraka akan menyentuh kami. Maksudnya kami ni akan masuk neraka dalam tempoh yang sekejap je. Lepas tu keluarlah balik. Tapi tuan-tuan sebenarnya sekejap pun tak sanggup juga kan nak menahan dia. Tak nak langsung masuk. Kita ni tak nak langsung masuk sebenarnya. Mana boleh. Tak larat. Okey. Ni boleh saya padam Boleh Ustaz. Sami'u laha syahiqan. Okey, wahiya tafur. Habiskan guys tu. Wahiya tafur. Ia mendidih. Waw ni waw apa? Ataf. Dan. Waw, kalau waw ataf maksudnya dan. Boleh tak kalau terjemah dengan waw hal? Cuba-cubalah, boleh tak? Boleh. Tengok ayat. Boleh juga. Dengan keadaan mendidih. Boleh juga. neraka itu membara. Dia macam mana nak tahu bezakan ataf dengan waw hal, tuan-tuan memang kena cuba. Cuba terjemahan ataf sesuai lah. Cuba pula yang terjemahan waw haliyah sesuai tak? Boleh. Apa terjemahan waw haliyah? Sedangkan. Nampak sesuai tak tuan-tuan? Sesuai juga kan? Kalau tengok dekat sini, betul terjemahan saya pun dia bagi sedang juga tuan-tuan. Jadi sebenarnya dia bukan ataf kat sini, sesuai kita katakan dia sebagai waw haliyah. Waw yang menerangkan keadaan. Selepas waw haliyah tu bukan baris atas Selepas waw haliyah mesti apa? Baris atas. Mansuh. Tak Bukan. Tidak. Dia hari tu kita ada jumpa waw haliyah juga tuan-tuan kan? Sebelum ni ada jumpa. Apa nota dia? Waw haliyah selepasnya mesti ada ayat. Mesti ada ayat baru, sama ada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Tapi tuan-tuan kat sini kita jumpa ayat tu dimulakan dengan apa? Dhamir. Bermakna dhamir ni akan jadi apa? Mubtada. Ni akan jadi mubtada, subjek. Dan khabar dia dekat tafur.
Wahia tafur. Okey, ni isim ke fi'il tafur? Isim. Isim. Betul ke isim? Tafuru. Fi'il. Khabar. Fi'il. Fi'il. Dia fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sebab ada Anita, hujung dia baris. Dia depan. Ini fi'il mudhari. Dan dhamir dia adalah apa? Huwa. Huwa. Ada ta tuan-tuan. Kalau huwa, ya. Dhamir dia adalah hiya ataupun anta. Tapi sebab ayat ni dah mula dengan hiya, hiya lah. Kan sini hiya, lepas tu sini anta. Pening ni. Jadi sini hiya, sini pun hiya jugalah. Okey, kalau dhamir hiya, macam mana nak cari fa'il dia? Cari isim baris Depan. dari depan, tapi dah hujung ayat dah tuan-tuan, maka hiya ni akan jadi Fa'il. fa'il. Wahia tafur, apa maksud tafur? Mendidih. Mendidih. Mendidih, Menggelegak. menggelegak, mendidih. Okey, jadi macam mana tuan-tuan terjemah wahia tafur? Sedangkan Dia. dia dalam keadaan mendidih. Sedangkan dia dalam keadaan mendidih. Sedangkan ataupun sedang api neraka Jahannam tu dalam keadaan menggelegak, mendidih. Dia bukan terjemahan dan. Dia ambil terjemahan sedangkan. Okey. Lengkap ayat ke-7 tuan-tuan, sempat kita habis. Cantik ayat dia. Okey. Yang ni saya nak padam sikit, boleh? Boleh, Ustaz. Kita nak tengok balik tuan-tuan, tadi kita ada bincang apa awal tadi? Ungkapan penggantung kan? Ya. Syarat. Jadi kalau ada syarat penggantung, dia dalam ayat tu mesti akan ada ayat penggantung dengan Pelengkap. ayat pelengkap. Ayat syarat ataupun ayat dan juga ayat jawab. Syarat. Okey. Ringkasnya macam mana kita jumpa idza tadi? Dekat mana sempadan ayat penggantung dia? Kita dah habis baca ni tuan-tuan, nampak tak ada punya pemisah dekat mana? Sampai fiha kot. Sampai fiha Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya. Sampai fiha tu adalah ayat apa? Ayat syarat. Yang ni kita panggil dia sebagai ayat ayat syarat Iya. ataupun jumlah syartiyah. Okey, mana penggantung dia punya pelengkap dia pula? Sami'ulah. Sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Yang tu adalah ayat pelengkap. Jawab. Ataupun jawab syarat ataupun jumlatul jawab. Ayat pelengkap ataupun ayat jawab lah bahasa Arab dia. Okey, jadi siapa yang guru Quran, bagus untuk tahu apa jumlah syartiyah dengan jumlatul jawab. Bagus sebab dia tahu mana wakaf tepat. Wakaf ibtidak. Kalau tuan-tuan nak berhentilah kat hujung ayat syarat. Idza ulqu fiha. Lepas tu nak sambung terus pun tak ada masalah. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sebab makna dia tepat. Ya. Tempat berhenti dia tepat dan cantik. Okey. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan hari ni? InsyaAllah. Jangan hari ni. Seronok Ustaz. Seronok Tak pening kepala tuan-tuan. Okey. Ada sikit. Ada sikit. Ada sikit biasalah. Pening-pening lalat biasalah. Dia macam vaksin lah tuan-tuan. Orang kata kalau ada pening-pening demam tu baguslah. Maksudnya badan kita dia ada respon kan. Berkesan.
Belajar bahasa Arab pening-pening tu maksudnya baguslah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu mungkin pada waktu kita belajar di yang kelas asas tuan-tuan, bila sebut jazam dua tu tak adalah kita sebut sangat pasal ayat penggantung pelengkap kan. Ya. Jadi kali ni tambah sikit lah. Ayat penggantung dengan pelengkap. Juga saya tambah, ada juga ungkapan penggantung yang tak ada fungsi jazam. Jadi nota dia tadi itulah. Tuan-tuan boleh buat nota cantik ni. Okay, insyaAllah hari Jumaat ni kita akan sambung. Dan saya nak cerita sedikit berkenaan dengan fi'il majhul. Walaupun secara umum tuan-tuan mungkin dah tahu, sebahagian dah tahulah. Tapi nanti saya nak cerita balik macam mana nak kenal pasti fi'il majhul dengan cara yang cepat. Ya, betul. Macam mana nak kenal pasti fi'il majhul dengan cara yang cepat. Dan saya nak huraikan balik apa makna naib fa'il. Kenapa datangnya istilah naib fa'il tu? Sebenarnya naib fa'il tu daripada apa sebenarnya? Nanti kita akan bincangkan sikit lah. Wah, menarik ni Ustaz. Interesting Ustaz. Alhamdulillah. Tak sabar ni, excited. Uhum tu bagus ni ada teaser. Nak kenal secara cepat, pasif. Nak kenal secara cepat. Ya. Mana pula wujudnya naib fa'il. Iya. Excited ni. Kita nak master Ustaz. Nak master Ustaz. Nak masa je. Nak segera lah. Ya. Kalau macam orang muda kita minta hafal lagi bagus. Banyak dalam Quran tu perspektif tu. Betul. Okey. Oh, ni saya perasan baru saya baca chat ni. Apa mat'am? Mat'am tempat makan, restoran tuan-tuan. Restoran. Tadi kan Ustaz sebut masjid. Isim makan kan? Isim makan. Jadi macam itulah kita akan nampak. Majlis, masjid, saya Betul. tambah mat'am tu. Madrasah tempat belajar. Dah boleh dine-in kan Ustaz yang ada 2 dos. Bolehlah makan mat'am. Itulah, tapi takut juga tu nak dine in tu. Hati-hati tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita bertemu hari Jumaat. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.